Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi hadis yang kedua iaitu hadis tentang iman Islam, iman dan juga ihsan. Jadi tiga asas dan tiga konsep yang menjadi kerangka asas kepada Islam yang kita anut. Dan hadis ni tuan-tuan, dia sebenarnya sangat menarik lah. Pertama sekali kita tengok Sayyidina Umar riwayat hadis ni. Sebenarnya masa tu ramai lah, cuma yang meriwayatkan hadis ni Sayyidina Umar. Jadi bukanlah Umar seorang, tak ramai. Sebab Jibril datang tu untuk mengajar. Jadi bila mengajar tu ramai lah orang. Bukan Umar saja, ada ramai, banyak para sahabat. Jadi satu benda saya tengok, hadis ni memberi pengajaran bahawa kadang-kadang agama ni dia sesuatu yang kadang-kadang kita tak boleh nak capai dengan akal. Sebab Jibril ni malaikat. Jibril ni malaikat. Malaikat ni kita tak nampak, tapi kadang-kadang nampak. Jadi malaikat satu makhluk yang Tuhan cipta daripada cahaya. Dia boleh menyerupai dengan rupa yang baik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya manusia boleh melihat malaikat. Boleh melihat. Kita betul-betul kalau kita cukup syarat, kita boleh melihat malaikat. Malaikat ada. Sekarang pun ada. Kita kena yakin ada. Sebab malaikat ni Tuhan cipta punya banyak. Bahkan disebut oleh Nabi, setiap daun yang gugur di pokok ada malaikat. Setiap pokok ada malaikat. Setiap di gunung ganang, setiap di lautan, semua malaikat, ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga benda-benda ni. Sebab tu cerita perkaitan di antara manusia dan malaikat ni Tuhan cerita di awal. Bila? Awal surah Al-Baqarah. Cerita Adam, malaikat, iblis. Tiga ni kan? Dicerita di awal-awal surah Al-Baqarah. Pasal pun sebab ada kaitan yang sangat erat. Kita dengan malaikat, sebab malaikat di antara peranan malaikat ni jaga kita. Kan? Jaga peredaran bumi, jaga gunung ganang, jaga segala-gala semua. Malaikat ada malaikat yang dan di antara tugas malaikat itu ialah menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks yang kita bincang ini, jadi yang menariknya ialah apabila Jibril datang menjelma jadi satu orang lelaki yang cantik, yang segak, pakai baju putih, kan? Baju putih kan? Pasal tahu baju putih tak pakai baju hitam. Hitam kau baju hitam. Sebab dalam banyak-banyak color ni putih lah paling elok. Lepas tu kalau hari Jumaat sunat kita pakai baju putih. Tapi kita jarang no? Kalau masjid kita kan merah bercampur. Merah, biru, hijau tak bagi kan. Tak apalah, sunat kan. Sunat pakai putih-putih. Sebab bagi orang hukama, bagi orang cerdik pandai, dia putih ni lambang kebersihan jiwa. Putih. Jadi saya tak tahu yang saya baca dalam kitab falsafah, kalau kita baca cerita cara orang falsafah kan. Kalau ahli falsafah dulu mereka gemar pakai pakaian yang plain. Bahkan bagi kalau salah satu cara kita nak didik anak, kita beri mereka pakaian kalau lelaki yang plain color. Jangan bagi yang ada bunga-bunga macam batik kan. Yang gala-gala. Boleh kata tak boleh, tapi ini dari segi bagaimana warna itu dia sebenarnya dia ada kesan kepada terapi kepada minda dan juga pemikiran kita. Saya dulu berfikir macam biar betul sikit color ni dia boleh terapi, tapi rupanya sekarang ni ada. Dia panggil color terapi. Kan ada orang dapat PhD buat color terapi. Dia buat color macam mana color boleh mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi kekuatan kita. Color. Jadi cerita color ni panjang tu lah, tak apalah tu baik. Okey. Malaikat. Jadi malaikat Jibril menyerupai seorang lelaki. Datang Jibril duduk dekat. Lutut ke lutut, sentuh. Jadi maknanya dalam proses pengajaran ni kita kena sentuh, kena ada konsep sentuh ni ada. Tapi kena hati-hatilah. Dia sentuh tak tahu lah nanti kan. Sentuh nak balik nak mengajar kan.
Lelaki semua lelaki tak apalah. Dia dekat. Empat. Baik. Jadi di antara yang menariknya ialah apabila malaikat ni datang, dia nak beritahu tapi dalam bentuk persoalan. Sebab tu kadang-kadang di antara salah satu bentuk pendidikan, pedagogi pendidikan ni, bukan sekadar kita memberi, bahkan kita tanya. Kan? Lepas tu kadang-kadang macam Abul tanya kan, dia tanya bukan dia tak tahu. Dia tanya tu supaya kawan-kawan dia tahu. Dia belajar hari ni. Dia konsep hari tu dia ada. Jadi kadang-kadang kita mengajar kan kita dalam bentuk tanya. Salah satu bentuk pengajaran. Jadi di antara benda tak apalah, di antara benda tanya tu ialah tentang iman, kita semua tahu, tentang Islam, iman dan juga ihsan. Dan ketiga-tiga benda ni, tiga benda yang berbeza tetapi dia saling melengkapi di antara satu sama lain. Asasnya ialah iman dan Islam lah. Kan? Jadi kalau tidak ada iman, tidak ada Islam, tak jadilah kita ni seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya nak sampai tahap kesempurnaan takwa itu mesti dilengkapkan dengan ihsan. Ihsan dari segi bahasa ialah baik. Kita buat baik. Senang cakapnya, selain daripada ada iman, selain daripada ada iman kita beriman kepada Allah, Islam kita patuh dengan hukum hakam, kita mesti tunjukkan Islam kita itu dengan cara akhlak yang mulia. Itulah konsep ihsan. Ihsan adalah akhlak. Jadi bagaimana kemuncak pada akhlak itu? Kemuncak pada akhlak itu ialah apabila kita buat sesuatu, kita merasakan, kita rasa seolah-olah Tuhan di depan kita. Yang ini daripada konsep musyahadah. Musyahadah. Kita buat sesuatu seolah macam dengan bos di depan kita. Kita buat ibadat, kita buat kerja, contoh macam Tuhan di depan, seolah-olah Tuhan di depan kita. Kita nampak Tuhan. Macam kita buat kerja yang orang di depan kita. Jadi kita dia lain kan, dia lain macam Malik Yaumiddin tadi. Dia Malik Yaumiddin. Kembali ke konsep tu. Nabi kata, tapi yang tu payah, siapa nak boleh macam tu? Bukan senang nak boleh menghayati sampai tahap tu kan. Jadi Nabi kata kalau tak boleh macam tu, paling-paling kurang bila kita buat sesuatu, kita bagi ada rasa Tuhan tengok kita. Malaikat tengok kita. Ada raqib, ada atid. Kan ada malaikat. Jadi orang beriman tahu, Tuhan tahu, Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha mengetahui. Jadi semua-semua itu bila dia ada dalam diri seseorang, dia akan melahirkan individu yang berkualiti lah. Sebab itu kalau kita bincang konsep pendidikan, di antara pendidikan utama dalam Islam ialah pendidikan yang Nabi terap dalam para sahabat ialah pendidikan jiwa. Ini yang penting kan? Bukan pendidikan cara main komputer, bukan pendidikan cara kira-kira kan, bukan pendidikan cara bahasa apa-apa. Pendidikan paling penting yang terap ialah pendidikan membersihkan jiwa. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Yang ni yang paling penting. Sebab bila jiwa tu penting, kita semua tahu, kita bisa dengar dia kan. Bila hati tu bersih, bila hati tu baik, idza salahal jasadu kulluh kan. Apabila dia baik, maka dia akan baik seluruh badan. Bila dia buruk seluruh badan. Sebab tu kita hari ni kalau kita nak puji orang, kita kata dia apa? Hati dia baik. Dia tu hati baik. Wahai tangan yang buat. Kan? Tangan yang tolong orang, tangan yang bagi duit kan? Tangan yang bagi duit. Tapi tak kata tangan dia baik. Ada orang kata gitu. Wahai tangan dia tolong kan? Patut kata tangan dia baik orang. Nah, tak ada tangan baik, hati dia baik. Sebab hati yang kontrol semua. Satu orang dia sepok orang. Dia tendang orang. Kan? Kaki dia jahat. Bukan kaki dia jahat, hati dia jahat. Hati dia jahat. Hati dia busuk. Sebab apa? Sebab hati. Sebab tu pendidikan hati ni di antara pendidikan yang sangat dititik beratkan dalam agama kita. Dan itulah konsep, balik pada konsep al-ihsan itulah konsep baik. Jadi bila ada yang ni paling asas sekali. Asas iman dibina atas asas iman, Malik Yaumiddin tadi kan, ada asas keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan jadi seorang insan yang baiklah, yang berbaik dengan orang, menghormati dengan orang, kan? Kita akan merendah diri, tawadhu' dan sebagainya. Kita tidak sombong, kita tidak riak, kita tidak belagak, dan kita akan ringan tulang tolong orang dan sebagainya. Datang kalimah itu. Baik.
Bila kalau kita buat apa pun, kita akan buat dalam keadaan yang terbaik. Jadi orang yang beriman ni, di antara sifat orang beriman ialah apabila dia buat sesuatu, dia akan buat dalam keadaan yang terbaik. Bila sembahyang yang terbaik. Buat kerja apa, buat kerja yang semua benda yang terbaik. Kan? Kita Melayu pula semua main. Main. Kan buat kerja pun main. Tak tahu lah, tak tahu dengan semua. Main pun main kan. Itu masalahnya. Jadi itu konsepnya, ihsan. Baik, jadi konsep ihsan tu panjang lah cerita kan. Jadi asalnya macam tu. Kebaikan ataupun kita panggil akhlak mulia dengan Tuhan, dengan Nabi, dengan sesama Islam, bahkan dengan haiwan, bahkan dengan alam sejagat. Ihsan kepada haiwan Nabi sebut kan. Bagaimana cara buat ihsan dengan haiwan? Nanti kita bincang hadis nombor berapa, saya tak ingat lah. Nabi sebut cara kita buat ihsan dengan binatang. Kalau kamu nak sembelih binatang, fa ahsin zibha, perbaikilah, perelokkanlah sembelihan. Bagaimana cara? Tajamkan apa nama ni, pisau. Janganlah sembelih ke depan kawan dia kan. Janganlah kita tunjuk perbuatan sembelih tu, sembelih depan dia nak dia turn lepas ni kan. Tengok kawan kena sembelih, oh dia apa ngeri dia apa kan. Kemudian janganlah tahan dia, janganlah tak bagi makan, tak bagi minum, bagi dia makan, bagi dia minum kan, bagi dia sihat apa semua. Betul-betul sembelih lah. Jadi kita panggil itu keindahan Islam. Sampai macam tu, bukan terus itu dengan kambing kan. Kena kerja jadi sembelih tapi tak boleh gini kan. Itu dengan kambing, dengan orang lagi-lagi lah, lebih-lebih lagi lah. Kalau dengan binatang macam tu agama ajar kita, dengan manusia lagi-lagi lah. Jadi apa nama, kita nak hukum, tak apa, tak hukum tu hukum, tapi dia salah, tentu je lah. Yang lain kita jangan duk babi dengan benda lain kan, duk apa babi dengan benda lain, sudah yang salah dia salah. Hukum tentu je lah. Jangan kita duk kaitkan dengan benda lain. Sama dengan kami ni, kita nak sembelih ni kan, nak sembelih lah, datang bagi makan kena bagi makan kan? Kena jaga dia, kena bagi minum dan sebagainya. Itu kita buat ihsan dengan apa nama ni, dengan apa nama ni. Kalau dengan alam pula macam mana agama ajar kita? Agama ajar kita kalau dengan alam sejagat, Nabi larang kita memusnahkan bangunan, memusnahkan tanam-tanaman, membunuh haiwan-haiwan semasa perang. Jadi kalau lah masa perang pun Nabi larang kita runtuh, kita bunuh orang tua, kita bunuh tanam-tanaman tanpa sebab, masa perang tak boleh, masa aman lagi lah. masa perang pun tak boleh, masa aman lagi lah. Jadi maknanya agama kita ni menganjurkan kepada kita ihsan, kebaikan dalam semua perkara. Baik. Kemudian aspek yang keempat bagi disebut di dalam hadis kita ni ialah tentang aspek hari kiamat. Hari kiamat lah. Malaikat tanya, apa tanda? Apa tanda? Jadi sebenarnya undang-undang alam, setiap benda ada tanda. Sehingga kan kiamat pun ada tanda. Walaupun cuma bila tu Tuhan je tahu, tapi setiap benda Tuhan bagi tanda. Kita nak mati pun ada tanda, cuma kita tak tahu. Kiamat ada tanda, cuma kita tak tahu. Dan tak tahu kiamat tu bagus juga, bukan tak bagus. Kalau kita tahu kiamat bila, kacau buat kita. Sama macam kita tahu bila kita mati. Kalau kita tahu besok kita mati agak jadi macam mana? Pakai tak pergi kerja, taubatlah pun tak pergi kerja. Kan? Kita betul kan? Besok nak mati ni, nak pergi kerja lagi. Oi, tak pergi dah. Ana bila tak ana bila. Tak ada nak pergi dah, esok pun nak mati lah. Memang tak jumpa lah, tak nak kisah rambat tu kan. Sebab tu Tuhan sembunyikan cara kita mati. Kalau Tuhan bagi tahu kita mati bila, dia takkan ada hidup. Jadi cacau apa? Semua masing-masing pakat takut, pakat kalut, bawa kita macam-macam. Jadi dia tidak ada kehidupan kalau kita semua tahu bila kita nak mati. Sama dengan hari kiamat. Itu dia ada hikmah Tuhan sembunyikan. Tuhan sembunyi kerana Tuhan sayang pada kita. Tapi Tuhan bagi tanda. Pasal apa Tuhan bagi tanda? Supaya kita ni berhati-hati, beringat. Jangan kita lupa diri, jangan kita lupa daratan, jangan kita lupa Tuhan, jangan kita lupa dunia, jangan kita lupa akhirat. Mati ada tanda tuan. Apa tanda nak mati? Balik tengok. Orang tua kata kan, nombor 1 kulit terlincit. Balik rasa. Orang nak mati ni biasa, kulit lincir macam plastik tu.
Kulit linci macam plastik. Dia tak bunyi, ni bunyi banyak ni. Linci macam plastik. Hidung jatuh. Jadi kalau balik tengok linci tak bunyi ni, linci banyak-banyak lah. Kebiasaan macam tu lah. Jadi tanda kiamat ni yang disebut dalam hadis kita ni ialah dia panggil tanda-tanda kiamat kecil lah. Dan tanda-tanda kiamat kecil ni semua dah berlaku. Kerana barangkali kita menantikan tanda-tanda kiamat yang besar lah kan. Jadi di antara tanda kiamat kecil dalam hari ini disebut sebahagian lah. Yang ada banyak berpuluh-puluh tanda-tanda kiamat yang kecil, dan semua tanda itu telah pun berlaku. Dan di antara tanda disebutlah hari ini adalah tanda yang besar-besar lah. Apa dia tadi buat? Antalidal amatu rabbataha. Yang pertama sekali, antalidal amatu rabbataha. Hamba melahirkan tuan. Apa maksud hamba melahirkan tuan? Ada dua maksud. Yang pertama, penderhakaan daripada anak-anak. Jadi mak melahirkan anak-anak yang derhaka. Kita minta simpang, kita takut kita pada anak tu kan. Jadi kita minta takut simpang. Sebab kadang-kadang derhaka bukan kerana apa-apa, kerana boyfriend yang baru dia kenal 2-3 hari. Yang lelaki dia derhaka kerana apa? Kerana girlfriend yang baru dia kenal 2-3 hari. Jadi ya. Jadi ini masalah global lah ni. Mana baik. Jadi yang pertama berlaku banyak penderhakaan kepada Allah, penderhakaan kepada ibu bapa. Tapi kita tuan-tuan, kalau kita tak mahu bagi derhaka pun, kadang-kadang kita kena correction juga sejauh mana kita memberikan didikan kepada anak-anak kita. Ini pun satu bab lah juga, satu isu lah kan. Kadang-kadang hari ini ibu bapa terlebih dahulu menderhakai anak dia sebelum anak dia menderhakai dia. Waktu kena jadi macam tu. Mak ayah tu derhaka dulu. Macam mana derhaka? Apabila ibu ayah tidak menunaikan tanggungjawab yang sebenar kepada anak dia. Kan berlaku zaman Nabi dulu kan? Zaman sahabat dulu, satu orang yang Sayyidina Umar kata, hang derhaka dulu pada anak hang. Kenapa? Dia carikan ibu yang tak sesuai dengan dia, ibu yang tak elok. Ingat tu, cari ibu yang elok. Cari ibu yang tak elok. Yang kedua, bagi nama pun tak elok. Bagi nama tak elok. Nama tu. Betul lah, nama lah. Nama cari, fikir ajak nama yang elok. Orang Melayu kita suka apa? Suka campur-campur nama. Kan? Perempuan saya Yusra. Lagi masuk YouTube kan? Apa nama delete. Mak nama ayah nama Yusuf, mak nama Ramlah jadi Yusra. Tak apalah makna elok, okey. Ada orang dia campur. Ayah nama Ishak, mak nama Mahani Isma. Okey. Pak nama Mazlan, mak nama Dahlia, Mazda. Sekali keluar nama Mazda. Kan macam nama Rita ya. Bagi nama yang tak elok, kemudian bagi didikan yang tidak elok pada anak dia kan. Jadi macam abang kita buat itu. Jadi di antara tanggungjawab kita sebagai bapa, bila dapat anak, kita namakan dengan nama yang elok. Kita tahnikkan dia, kita akikahkan dia, kita bagi didikan yang elok kat dia. Jadi benda ni kita kata di antara benda-benda yang secara klinikal memang tak boleh nak bukti lah. Tapi agama ajar kita macam tu, kita kena percaya. Jadi pendidikan itu bukan bermula di sekolah rendah, bukan bermula di sekolah menengah, tapi bermula sebelum kita kahwin sebenarnya. Sebelum kita kahwin, kita kena jaga sebelum kita kahwin untuk dapat zuriat-zuriat yang elok. Kalau kita parti susu galur, apa nama ulama-ulama ni semua macam tu. Orang salih susu galur, orang salih semua lahir daripada penjagaan zuriat daripada mak ayah. Mak ayah tu jaga kan. Dia macam tu. Kalau keturunan lalu dia automatik. Anak dia pun kalau dia tak lalu, cucu dia dulu. Dia macam tu kan. Dia tak tahu macam mana dia punya genetik. Tapi itulah. Itu yang agama larang kita buat benda jahat. Sebab bila kita buat benda jahat, dia akan bentuk genetik dalam diri kita. Jadi genetik itu, tak tahulah macam mana. Mungkin abang dia boleh, apa nama, abang boleh kaji. Kan? Dia bentuk genetik dan dia akan jadi mewarisi. Sama macam penyakit lah.
ayah dapat sakit gila babi. Kan? Dia jadi genetik tu. Dia jadi genetik. Dia turun tak kena. Tak juga kena cicit kena. Oh dia ada atas. Kencing manis ke apa? Sama kencing manis. Jantung doktor tanya. Ayah ada jantung lah barang. Rupanya dia ada tu. Siapa macam tu? Lepas tu agama ajar kita jaga semua benda tu. Makna kedua, tak apalah nak makna dia kita semua faham lah kan. Makna yang kedua, antara dalam amal qurbatha ialah ibu-ibu yang ibu hamba melahirkan anak tuan. Yang ni dari segi aspek tamadun lah, dari segi aspek sejarah peradaban Islam telah pun berlaku. Disebut dengan nama Asrul Mamalik, zaman pemerintahan raja Islam ketika itu adalah raja-raja yang asalnya hamba. Dia orang raja, mak dia orang tu hamba. Pok dia orang tu raja, ambil gundik kan. Jadi dapat anak, mak dia tu hamba. Jadi dia ni anak hamba. Asal-asalnya anak-anak hamba. Tiba-tiba jadi raja. Itu tanda kiamat. Berlaku lagi, dah lama dah berlaku. Disebut dengan nama Asrul Mamalik. Pasal apa nama Mamalik? Mamluk. Mamluk tu hamba. Mamalik ni jamak, kata ganda kepada mamluk, kepada hamba. Maknanya raja-raja zaman itu ialah raja yang berketurunan daripada hamba. Ini tanda yang pertama. Dua-duanya berlaku. Telah berlaku dan sedang berlaku. Kemudian ciri yang kedua, tanda yang kedua, antara al-hufata uratal alata. Tengok orang hufata tu yang berkaki ayam. Ru'a asya'i, pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Apa maksudnya ialah tengok dulu miskin. Dulu tak ada kasut slipper pun tak ada, kaki ayam. Gembala kambing. Sekarang dah jadi billionaire. Dah jadi millionaire. Berlaku lagi? Dah berlaku dah, banyak dah berlaku. Kat Langkawi, kampung saya pun ada juga. Dalam konteks ni, kita tengok negara-negara teluk. Cuba tuan-tuan tengok Dubai. Tuan-tuan tengok apa nama ni, Saudi. Lepas Saudi apa? Belah-belah Kuwait, belah-belah Dubai, belah-belah Qatar kan. Belah tu, dulu situ siapa duk? Arab Badui, pengembala kambing. Itulah tempat mereka. Hari ni, oi jangan, kan? Dah jadi kaya raya. Dulu memanglah mak ayah dulu pengembala kambing. Sekarang ni yatatawaluna fil bunyan. Berlumba-lumba buat bangunan. Maksudnya dah jadi kaya raya. Berlaku lagi, telah pun berlaku. Kemudian beli lembu pun boleh jadi kaya. Kondok mana? Kemudian lepas tu maka Rasulullah pun tanya, wahai Umar, adakah kamu tahu siapa yang tanya tu? Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Rasulullah, itulah Jibril datang kepada kamu untuk mengajar agama kamu. Jadi sebab itu special hadis ni dia di antara ilmu yang direct daripada Jibril. Biasa kita ambil dari Nabi kan. Yang ni Jibril menzahirkan diri. Sebab itu tak semua orang yang jumpa malaikat ni Nabi. Sebab ciri Nabi ialah jumpa malaikat. Tapi tak semua orang jumpa malaikat tu Nabi. Banyak para sahabat yang jumpa malaikat. Di antaranya hadis ini. Kebanyakan para sahabat nampak dengan mata kepala malaikat menyerupai orang. Jadi benda ni kita kata malaikat tak nampak tapi boleh menjelma. Sama juga dengan Iblis. Iblis pun boleh menjelma juga. Bahkan zaman Nabi dulu, Abu Hurairah, kalau kita baca tafsir ayat ayat kursi, Abu Hurairah tangkap. Kan Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah untuk jaga perbendaharaan makanan, duit zakat. Duk mana orang mencuri, kawak mencuri. Abu Hurairah tangkap. Lepaslah Abu Hurairah, kesian kat aku anak umur susah, anak umur tak ada benda nak makan, lepas kat aku. Lepas dengan abang Rasulullah, dia kesian lepas. Jangan buat dah. Duk esok datang pula, angkat lagi. Esok aku nak buat pihak jumpa Rasulullah. Janganlah Abu Hurairah, kesianlah aku anak susah. Kan? 2 hari 3 datang lagi, Abu Hurairah tangkap lagi.
Terror juga dia. Tak boleh tangkap ni. Tangkap kau mak. Tangkap ni. Bila tangkap, kali ni habis 3 kali dah hang buat salah. Esok nak buat jumpa Rasulullah. Tolonglah Abu Hurairah, tolonglah. Aku nak bagi hang ilmu. Bagi ilmu. Itu kita para sahabat nak bagi ilmu. Ilmu apa? Dengar kata ilmu, tak apa. Aku boleh lepaskan hang bagi dengan syarat bagi ilmu aku. Itu kehebatan Abu Hurairah. Dengan jin, dengan iblis pun dia belajar. Dengan syaitan pun dia belajar. Kita Abu Hurairah ni. Sebab tu dia sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Dengan syaitan pun dia belajar. Jadi syaitan kata, si bulan tadi kata, hang bacalah yang kursi pagi petang. Kalau hang baca pagi, sehari itu akan terpelihara daripada syaitan. Hang baca malam, malam tu terpelihara daripada syaitan. Allahu la ilaha illa huwa. Betul ke? Betul. Okey, hang boleh lepas balik. Duduk pagi esok lepas subuh, lepas semayang, Rasulullah tak dan apa nama Abu Hurairah tanya, Rasulullah tanya lu, Abu Hurairah semalam macam mana? Cik. Rasulullah tahu tak? Rasulullah tahu. Lepas malam tu, lepas kan. Pasal apa lepas? Dia nak ajak saya. Dia ajak apa? Betul ke? Dia ajak saya. Betul memang, betul pun. Siapa? Hantar dah dia siapa Abu Hurairah? Tak tahu Rasulullah. Yang tu lah iblis. Oh tu ke? Tu. Dia tu pembohong. Tapi apa yang dia kata tu betul. Tu yang kata agama kita ni apa nama, banyak benda-benda yang kita sukar untuk kita nak buktikan dengan ni, tapi kita tak boleh menafikan benda tu boleh berlaku. Boleh berlaku dalam kehidupan seharian kita. Malaikat boleh berlaku. Tapi itulah terbelah masing-masing. Jadi saya rasa kita mungkin yang tu wallahu alam, masa tak mengizinkan. Kalau ada penambahan pada Azman ataupun Ja'ar nak tambah apa-apa, silakan insya-Allah. Soalan ni. Saya ringkasnya macam kesimpulan dia ada lebih kurang macam 3 lah perkara utama kan. Yang pertama dia sebutkan macam banyak ilmu agama tu dari Allah. Maka Allah akan turunkan melalui sumber yang autoriti lah. Sebenarnya tu yang belajar. Sebenarnya dari segi senario tu menunjukkan satu proses pembelajaran lah. Sahabat pun ambil faedah kan, cara pun ambil faedah. Buat pelik lah kalau orang tu tanya dia ada jawapan. Kita kaedah daripada ni pembelajaran juga. Dan juga kita kena faham lah bahawa autoriti tu daripada Allah lah. Sebab tu dia turun, mungkin sebab tu malaikat yang turun sendiri untuk memberitahu something yang memang sangat autoriti yang tinggi lah maksudnya. Pelajar agama perlu autoriti lah, bukan maksud tauliah tu. Tapi sumber tu ada kesahihan kan. Apatah lagi Nabi dan malaikat. Maka InsyaAllah lah itu pengajaran utama. Yang kedua mungkin dari segi iman, Islam dan ihsan kan. Mungkin dari segi gambaran kalau kita nak faham lagi, iman tu sesi kepercayaan lah yang kita selalu tahu. Islam tu lebih pada amalan. Tak cukup kalau kita percaya tapi tak ada manifestasi kepercayaan kita kan. Dan ihsan tu adalah buat dengan sebaik mungkin lah kepercayaan kita kan. Ataupun kalau di sebatang pokok, maka iman tu adalah akar dia kan. Yang pokoknya adalah Islam ni, kemudian buahnya adalah ihsan. Pun soul lah. Kalau kita buat sesuatu tu kena ada jiwa, kena ada roh kan. Kalau tidak kita tak rasa ada seri kan. Itulah maksudnya ihsan. Yang ketiga adalah persoalan hari kiamat lah. Membawa kepada peri penting lah. Maksudnya walaupun itu zaman Rasulullah kan, agak pelik lah, tetapi penting lah maksudnya. Maksudnya hadis yang diriwayatkan tu berkenaan iman, Islam, ihsan. Tapi kita membawa kepada sama juga kalau kita nak simpulkan apa yang kita belajar tadi, Maliki Yaumiddin kan, tentang kepercayaan kita balik pada hari kiamat. Dan akhirnya persoalan tentang hari kiamat lah rasanya memang relevan lah untuk kita sedar pada hari ni. Kita pun dengan tanda-tanda yang ada tu kan, sudah sampai masa untuk kita insaf lah kan, insaf dan cek balik amalan kita kan. Setidak-tidaknya kita takuti bila tiba saatnya kematian kecil, kiamat kecil lah, kematian yang boleh terjadi bila-bila masa dia. Apa-apa pun itulah antara 3 perkara yang penting lah yang saya rasa satu yang kita boleh bawa balik daripada tu. Mungkin kita buka lagi kalau ada soalan. Tanya pada Ustaz sebelum kita tutup.
Okey.